Salam sejahtera Malaysia. Bertemu lagi kita. Kali ini Jamal Tongkol memang habis. Dilaporkan Jamal Tongkol tiba-tiba rebah. Tidak tahu kenapa. Saya belum baca, saya hanya nampak dia punya tajuk saja, Jamal Tongkol tiba-tiba rebah. Mungkin kerana benda ni kah yang saya mau kongsi ni? Teresa memfailkan notis muflis. Kenapa saya buat begini? Habislah. Terpaksalah buat begini kan. Teresa file notis muflis terhadap Jamal kerana gagal bayar ganti rugi. Habislah kau. Muflis benda yang paling tak seronok. Lebih baik kau bukan YB daripada muflis. Kalau muflis mau buat apa lagi? Ahli Parlimen Seputih Teresa Kok yang telah memfailkan notis. Teresa Kok memfailkan notis kebangkrapan terhadap Jamal Yunus kerana gagal membayar ganti rugi sebanyak RM351,479.45 seperti yang telah diperintahkan oleh Mahkamah Tinggi susulan kemenangannya dalam saman fitnah ke atas Ketua Bahagian UMNO Sungai Besar itu. Peguam saya, kata Teresa, peguam saya, SN Nair and Partners, telah memfailkan notis muflis terhadap Jamal kerana gagal mematuhi keputusan Mahkamah Tinggi dalam saman fitnah yang memerintahkan Jamal membayar sejumlah RM300,000 sebagai ganti rugi dan RM50,000 sebagai kos guaman kepada saya. Saya memfailkan saman fitnah terhadap Jamal pada 6 April 2017 kerana Jamal menuduh saya menyeleweng dana 2 juta Yayasan Warisan Anak Selangor Yawas di bawah Kerajaan Negeri Selangor, kata Teresa Kok dalam satu kenyataan hari ini. Pada 26 Julai 2022, Pesuruhjaya Kehakiman Arif Emran Arifin memerintahkan Jamal membayar ganti rugi sebanyak RM300,000 kepada Kok dalam tempoh 14 hari beserta kos tindakan RM50,000. Dia juga mengeluarkan instruksi untuk melarang Jamal atau ejennya daripada mengulangi dakwaan itu dalam apa jua bentuk. Sehingga hari ini saya belum menerima sebarang pampasan dan kos daripada Jamal, kata Teresa Kok. Jumlah ganti rugi dan kos tindakan bersama faedah penghakiman terkumpul dari 26 Julai 2022 sehingga 30 Ogos 2022 berjumlah RM351,479.45, katanya. Justru saya mengarahkan peguam saya, SN Nair and Partners, memfailkan notis muflis terhadap Jamal berikutan sikap cuai dan tidak peduli ini, katanya. Sekiranya Jamal masih tidak mematuhi tuntutan notis kebangkrapan, prosiding kebangkrapan akan dijalankan terhadapnya dan dia mungkin diisytihar muflis pada akhir perbicaraan, kata Teresa Kok. Selain Jamal juga mendakwa beberapa ahli politik dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Selangor telah menggunakan dana untuk bantuan kebajikan bagi kepentingan peribadi. Dia juga mendakwa ahli politik itu mengeluarkan wang tunai daripada dana Yawas tetapi tidak pernah mengagihkan kepada penerima yang layak. Dan kerana itu, inilah beritanya tuan-tuan dan perempuan. Rebah ketika hadiri program parti. Sementara itu dalam perkembangan yang berasingan, utusan Malaysia telah melaporkan Jamal telah dikejarkan ke hospital selepas jatuh secara mengejut ketika menghadiri program UMNO di Sungai Besar malam tadi. Anaknya Amin Daniel mengesahkan Jamal kini dipantau rapi oleh doktor di Pusat Perubatan Prince Court di Kuala Lumpur. Ogos lalu, Jamal mendedahkan dirinya telah pulih daripada penyakit kanser paru-paru tahap 4 yang dirahsiakannya selama berbulan-bulan. Alamak, kesian juga. Sudah jatuh ditimpa tangga. Ini bukan tangga lagi, ini ditimpa kayu balak.
Sila tinggalkan komen kamu. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Zahid Hamidi. Ahmad Zahid hanya pentingkan diri sendiri. Sekali lagi tajuknya. Ahmad Zahid hanya penting diri sendiri. Kata Charles Santiago. Kamu setujukah tajuk itu? Daripada Sinar Harian 18 September 2022. Kamu setujukah dengan kenyataan tajuk ini? Ahmad Zahid hanya pentingkan diri sendiri. Itu kata Charles Santiago. Dia tulis itu di Twitternya kalau tak silap. Dia tulis dalam bahasa Inggris. What a selfish man. What a selfish man. Zahid Hamidi doesn't say a word about aid or effort to save life if flood happen during an election campaign. He solely focused on mobilization, the election machinery and winning power, kata Charles Santiago. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi disifatkan sebagai pemimpin yang hanya mementingkan diri sendiri apabila beliau sanggup untuk mereda banjir sekiranya pilihan raya umum ke-15 diadakan pada akhir tahun ini. Demikian kata daripada ahli Parlimen Klang iaitu Charles Santiago yang berkata tumpuan utama oleh bekas timbalan Perdana Menteri itu dilihat hanya untuk menggerakkan jentera pilihan raya bagi mendapatkan semula kuasa tanpa mengambil berat terhadap bantuan dan usaha untuk menyelamatkan nyawa sekiranya berlaku bencana semasa pengundian. Ahmad Zahid patut menstruktur pasukan banjir UMNO untuk membantu orang ramai yang keluar dari rumah kerana banjir. Seperti yang dilakukan oleh orang biasa dalam banjir sebelum ini. Bukannya meminta orang ramai mengundi, kata Charles Santiago. Dia tambah lagi, bagaimana lelaki ini boleh dipercaya untuk memimpin sebuah negara? Tak tahu malu. Kata Charles Santiago. Woi, ini barulah. Menurut Charles Santiago lagi, menerusi ucapannya di laman Twitter pada Ahad. Ia ditujukan pada Zahid berikutan ucapan Zahid Hamidi semasa melancarkan jentera pilihan raya pemuda BN bahawa gabungan itu bersedia untuk berkempen semasa banjir jika pilihan raya umum diadakan pada musim tengkujuh. Pada Sabtu yang lalu, Presiden UMNO itu dilaporkan berkata, sekiranya ditakdirkan PRU 15 diadakan hujung tahun, meskipun beberapa negeri sering dilanda banjir, dalam tempoh tersebut, jentera pemuda gabungan politik itu tetap bersedia mengharunginya, katanya. Katanya, kita tahu ada kekangan. Akhir tahun ini ada banjir, ada hujan lebat, ada monsun timur laut, tapi kalau Perdana Menteri bubar masa banjir pun, kita sanggup reda banjir, kata Ahmad Zahid ketika berucap melancarkan jentera pemuda BN di Stadium Titi Wangsadi Kuala Lumpur. Wow! Sekali lagi, saya tidak setuju kalau pilihan raya dibuat masa banjir. Saya pikir risiko dia itu lebih besar daripada COVID. COVID boleh kau pakai mask, geng. Tapi kalau banjir, mau kena perahu. Kalau banjir mau kena perahu. Kalau ngam-ngam lagi ada buaya, bahaya. Boleh mati kena makan buaya tahu. Boleh mati lemas. Lepas tu, siapa yang berani tinggalkan rumah waktu banjir? Nanti waktu pergi mengundi balik-balik, rumah dah penuh air. Kita jumpa lagi. Apa pendapat kamu? Tinggalkan komen kamu. Bye-bye.